Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa melengahkan masa, kita mulakanlah meeting kita untuk petani. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, kita mulakan perjumpaan pada petani dengan ilmu kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Okey, untuk perjumpaan kali ini macam biasa saya akan maklumkan untuk berkenaan perjalanan kelas pada bulan ni, iaitu bulan Mac, dan perjalanan kelas pada bulan Ramadan nanti, iaitu bulan Mac, akhir bulan Mac sehingga bulan April. Sebelum tu macam biasa kepada semua guru boleh tulis dulu dekat chat untuk rekod kehadiran pada meeting untuk kali ni. Tulis dekat chat OXQC berapa, kalau nak tulis berserta dengan nama pun okey juga. Tulis OXQC berapa sekali dengan nama. Kalau tak ada nama, tak tulis nama pun tak apa. Saya boleh take note OXQC berapa. Okey, untuk agenda meeting yang common lah, yang Ustazah mungkin dah terbiasa dah dengan sebelum-sebelum ni. Okay, untuk yang pertama, saya ingatkan sekali lagi dan akan ingatkan selalulah. Yang pertama adalah pastikan capaian internet semua guru dalam keadaan yang baik. Sebolehnya yang okey lah, okey untuk perjalanan kelas tu berjalan dengan lancar. Guru, apa yang guru sampaikan boleh faham oleh pelajar, dan sekiranya ada pertanyaan daripada pelajar ataupun apa-apa daripada pelajar tu boleh sampai kepada satu-satu dengan baiklah. Itu pentingnya capaian internet yang baik. Okey, itu untuk yang pertama. Yang kedua adalah suara yang jelas. Sepanjang mengajar ataupun sepanjang kelas tu dijalankan, sebolehnya suara ustazah tu ataupun suara guru tu dalam keadaan yang jelas. Maksudnya termasuk juga kawasan sekeliling ustazah tu tak ada tak ada gangguan lah. Kalau boleh duduk dalam bilik yang private ke ataupun tidak mengganggu perjalanan kelas tu, tidak ada bunyi bising lah daripada sepanjang kelas tu berjalan. Itu yang kedua. Dan untuk ni juga, untuk yang kedua tu tadi juga, suara yang jelas tu, kalaulah ada masalah datang daripada pelajar, contohnya pelajar tu sendiri yang keadaan keadaan tempat pelajar tu sendiri bermasalah, boleh maklumkan pada saya untuk kita maklumkanlah kepada parents dia ataupun pelajar tu sendiri. Sebolehnya ada kerjasama daripada pelajar untuk duduk dalam keadaan yang selesa ataupun keadaan yang sesuai lah untuk kelas tu dijalankan. Okay, itu untuk yang kedua. Dan yang ketiga adalah waktu mengajar. Okay, untuk waktu mengajar ni kena pastikan betul-betul perjalanan waktu tu adalah mengikut waktu yang ditetapkan. Kalau contohnya pukul 8 hingga 8.30 malam, seeloknya jangan grab masa tu. Mungkin ustaz-ustazah ada waktu kelas seterusnya kan. Jadi seeloknya sebolehnya 8 tu dah start dan berhenti pukul 8.30, dan nanti kalau ada kelas seterusnya mudah. Boleh sambung terus kepada kelas seterusnya. Cukupkan waktu ustazah sama ada 30 minit ataupun ada yang 40 minit ataupun 1 jam. Cukupkan waktu kelas mengikut jadual ustazah. Okay, itu untuk yang ketiga. Dan yang keempat, ni sedia maklumlah, semua guru sedia maklum, iaitu semua guru tidak boleh untuk tangguh lebih daripada 2 kali sebulan. Maksudnya kalau nak tangguh kelas tu sebolehnya maksudnya tak boleh untuk lebih daripada 2 kali sebulan, dan jika ada penangguhan tu sila maklumkan lebih awal kepada pelajar tu. Untuk dia take note yang kelas untuk minggu ni ustaz ataupun ustazah tak boleh nak jalankan. Jadi nanti senang untuk perbincangan kelas ganti macam mana, waktu bila, at least pelajar tu dia maklum lebih awal. Kalau ada urgent, maklumkan, minta maaf kepada pelajar tu dan maklumkan adanya kecemasan ataupun urgent apa-apalah, biar dua-dua tu faham situasi. Tak adalah maksudnya ada salah faham ke apa ke, sebolehnya kita nak elakkan benda tu. Okey, itu yang keempat. Dan yang ini tak apa ni, akhir bulan.
Okey, seterusnya adalah okey, untuk laporan prestasi pelajar dalam SMAP, untuk guru lama mungkin dah terbiasa, saya dimaklumkan ada bawah saya ni, OXQC 1 hingga 40 ada guru yang baru. Jadi untuk laporan prestasi ni tidak perlu lagi lah untuk guru baru, tak perlu lagi untuk diisi, akhir bulan nanti baru isi. Jadi untuk ustaz-ustazah yang dah lama dan yang pernah mengajar sebelum ni, saya mintalah kerjasama daripada semua guru untuk isi laporan prestasi pelajar yang bulan lepas, Februari punya, isi dan untuk isilah sebab nanti saya akan bagikan link kepada parents ataupun pelajar tu sendiri untuk dia tengok rekod prestasi dia tu. Jadi macam kalau saya nak hantar tapi rekod tu masih belum diisi, jadi tak okey lah, maksudnya tak sesuai lah, sebab saya akan cek dulu mana eksklusif mana yang dah hantar, dah buat tu apa semua, baru saya akan bagi kepada pelajar. Nanti saya takut tentang sebab dalam buku panduan pelajar tu dia sedia maklum adanya rekod prestasi tu. Jadi kalau macam pelajar tiba-tiba dia mesej saya, dia tanya, admin macam mana dengan laporan prestasi ni, saya nak tengok macam mana ya. Jadi saya harapkan kerjasama daripada semua guru untuk isikan laporan prestasi tu. Nanti saya akan bagikan kepada pelajar. Okey, tu yang kelima. Dan yang keenam adalah okey, yang ni yang penting jugalah. Dilarang, semua guru dilarang untuk ubah jadual. Maksud dilarang kat sini, ubah tanpa pengetahuan daripada pelajar tu sendiri ataupun daripada tak maklum kepada saya. Contohnya ustaz ataupun ustazah tak deal pun dengan pelajar tu tapi nak buat waktu tu. Sebab ustazah free masa tu. Jadi seeloknya deal dulu dengan pelajar, ada perubahan, boleh tak saya nak ubah jadual pelajar ni, pelajar free tak waktu ni. Kalau macam dia okey, dia setuju dengan benda tu, dia setuju dengan perubahan tu, sila maklumkan kepada saya untuk saya update dalam jadual. Sebab penting untuk update ni, sebab bila ada kemasukan pelajar baru, kami, saya dan HR akan tengok berdasarkan jadual tu. Bila contohnya ada waktu free, kita akan letak ikut tambah pelajar tu ikut waktu Ustazah free. Jadi bila saya dah tambah pelajar, tiba-tiba ustaz maklumkan yang ustaz ada pelajar lain dah waktu tu. Jadi akan um, pertindihan lah kat situ. Saya tak nak ada benda perkara tu berlaku. Kalau macam satu lagi, kalau ustazah dah tak nak terima pelajar, maksudnya jadual tu dah pack, maklumkan kepada saya. Satu lagi, saya bagi tahu teruslah kat sini. Saya minta untuk semua ustazah, semua guru untuk bagi tahu kepada saya, maklumkan kepada saya jadual harian ustazah yang free. Maklum je kepada saya, okey, waktu sekian-sekian ni saya boleh terima pelajar apa semua, tuliskan buat satu maklumkanlah waktu mana yang boleh untuk saya terima ataupun saya masukkan pelajar tu, bagi update kepada saya dan saya akan edit dalam jadual nanti. Tu akan memudahkanlah, sangat-sangat memudahkan kami untuk kami masukkan pelajar baru nanti. Sebab tak nak ada pertindihan macam yang saya maklumkan tadi itulah. Okey, boleh kalau macam tak nak terima pelajar pun boleh maklumkan kepada saya. At least kami take note yang ustaz-ustazah dah tak boleh dah nak terima. Maksudnya dah jadual dah pack kan. Mungkin untuk minggu seterusnya nanti kan ada perubahan harian ustazah tu ataupun ustaz-ustazah tu, maklumkan kepada saya. Boleh? Okey, tu yang seterusnya. Okey, untuk yang keberapa dah ni saya tak ingat, yang ketujuh kot saya rasa. Okey, untuk seterusnya adalah rekod kehadiran. Okey, rekod kehadiran ni adalah dalam Excel sahaja, sebab mungkin ada ustazah yang keliru, mungkin terlepas pandang ataupun salah faham perlunya isi dalam SMAP. SMAP tak perlu isi, dalam SMAP hanya laporan prestasi dan rekod kehadiran pelajar tu adalah dalam Excel. Okey, dalam Excel tu kiranya sebolehnya setiap kali akhir minggu, contohnya minggu jadual sesi untuk bulan ni, akhir minggu adalah pada 14 hari bulan kan, hari Selasa ni. Okay, bila habis dah semua kelas tu, seeloknya ustaz semua guru isi terus. Lagi elok kalau macam dah habis kelas tu terus isi. Tu lagi elok lah. Cuma saya sendiri faham mungkin ada kesibukan kan. Jadi tulis siap-siap dekat buku ke ataupun dekat kertas mana-mana, rekod pelajar hadir tak hadir ataupun ada tangguh ke apa ke, nanti bila dah akhir minggu tu terus isi. Jangan bawakan kepada minggu seterusnya. Sebab semua ni akan dinilai untuk
apa ni, ustazah menerima anugerah guru cemerlang. Tu antara kriteria yang kami akan, tapi sama maksudnya kami akan ambil kira salah satu kriteria tu. Rekod kehadiran pelajar. Sebab benda tu penting. Lagi-lagi bila akhir bulan nanti kita akan tengok kehadiran pelajar tu untuk bagi allowance, pengiraan allowance. Okey, tu yang ketujuh. Dan untuk rekod kehadiran tu juga sebolehnya ada yang saya perasan kalau saya tengok dalam Excel tu ada yang ustaz yang gunakan konsep digunakan yang berwarna tu yang saya pernah terangkan sebelum ni, dan mungkin admin I pun dah pernah terangkan sebelum ni untuk gunakan warna tu. Bila kita gunakan warna tu jadi macam lebih sesuai, boleh nampak okey ni kelas ni yang mana, kelas ni siapa yang cancel sebenarnya, daripada pihak pelajar ke pihak guru, macam tu. Okey. Jadi saya maklumkan sekali lagi kat sini untuk warna merah, nanti boleh tengok dalam Excel tu untuk warna merah kelas tu di-cancel oleh pelajar. Maksudnya pelajar tu yang cancel. Tulis kat tarikh yang sepatutnya kelas tu diadakan, tulis warnakan warna merah. Okay, yang kedua adalah warna ungu daripada pihak guru, cancel daripada pihak guru. Okey, sama ada tangguh ataupun sakit lah. Dan warna kuning adalah kelas ganti. Tuliskan tarikh kelas ganti tu, tarikh kelas tu diadakan. Tarikh contohnya macam saya tengok balik sekali lagi. Saya tengok contoh lah. Sini nampak ke? Okey, contohnya okey, setahu saya terlupa macam mana, tak boleh nak tengok kat sini. Okey, kalau macam kelas ganti tu, maksudnya kan ditangguhkan lah. Tangguh contohnya daripada guru, akan buat warna ungu. Lepas tu bila kelas tu nak dibuat ganti, warnakan warna kuning dan tuliskan tarikh yang sepatutnya kelas tu diadakan. Tulis tarikh kat situ. Jadi kami yang kat sini nak cek bilangan kelas tu diadakan berapa kali tu nampak dah. Warna kuning ni kelas. Boleh, saya kalau dah tak pernah masuk je. Seterusnya seterusnya itu untuk komen agenda lah. Semua guru mungkin dah terbiasa dah dengan benda ni, dah tahu dah pun, dah take note. Jadi saya harapkan kerjasama daripada semua guru untuk bagi kerjasama yang baik lah untuk hal-hal ni. Okey, tak apa Ustaz, saya faham. Okey, seterusnya okey. Ini untuk perjalanan kelas pada bulan Ramadan. Sebagaimana mungkin ada sedikit perubahan daripada meeting yang sebelum ni. Ini yang latest punya perjalanan untuk kelas pada bulan Mac. Maafkan saya, pada bulan Mac. Itu bulan sekarang ni lah, untuk sekarang ni. Jadi perjalanan kelas tu adalah, kelas tu hanya berjalan selama 3 minggu sahaja. Bermula pada 1 hari bulan 3 hingga 21 hari bulan 3. 3 minggu sahaja. Tapi kelas tu masih berjalan selama 4 sesi. Sama ada kalau macam pelajar tu ambil package 2 package, jadi kelas tu akan berjalan 8 kali lah dalam masa tempoh 3 minggu tu. Jadi untuk minggu yang terakhir, minggu yang keempat yang sepatutnya kita jalankan pada bulan 3 tu, kita akan bawakan kepada minggu pertama, minggu kedua ataupun minggu ketiga. Maksudnya dalam tempoh minggu pertama hingga minggu ketiga tu, Ustazah perlu gantikan kelas untuk minggu keempat tu, untuk cukupkan kepada 4 kali kelas. Boleh untuk cumanya guru diberi pilihan untuk buat kelas tu dalam bentuk kelas ganti, so ganti lebih awal, ataupun diberi latihan oleh guru kepada pelajar tu, maksud kelas tak dijalankan dan guru bagi latihan kepada pelajar dan pelajar akan buatlah latihan tu dan berikan kepada guru. Maksudnya nanti mungkin kelas seterusnya nanti akan bincangkan balik kepada latihan tu untuk bulan bulan Ramadan nanti ke. Dan yang keempat, yang ketiga adalah pilihan untuk ustaz-ustazah buat recording kelas.
Ustaz rekod dulu awal dan berikan kepada pelajar. Nanti bila pelajar dah tengok recording tu, sama ada dia ada persoalan ke ataupun apa-apa perbincangan dalam topik yang Ustazah buat tu, boleh bincangkan untuk kelas seterusnya nanti. Boleh. Jadi kelas kat sini, perjalanan kelas pada bulan Mac ni adalah seperti biasa 4 kali, cuma tempoh dia tu sahaja dipendekkan dalam tempoh 3 minggu. Boleh. Saya harap semua guru boleh faham perjalanan untuk bulan Mac ni. Okay, kalau ada apa-apa persoalan ataupun masalah, boleh maklumkan kepada saya. Nanti kita akan deal balik dengan pelajar macam mana. Sebolehnya cukupkan, memang kena cukupkan untuk 4 kali kelas. Jadi kat sini tak ada isu pasal yuran lah, sebab yuran akan dibayar seperti biasa. Guna pembayaran yuran tu tak ada perubahan lah untuk yang tu. Okey. Itu untuk bulan Mac. Dan seterusnya adalah bulan Ramadan. Okay. Untuk bulan Ramadan, saya bagi tahu dulu tempoh perjalanan pada bulan Ramadan ini akan ambil pada bulan 3 dan bulan 4, Mac dan April, iaitu pada 23 hari bulan Mac sehingga 9 hari bulan April. Itu tempoh selama 4 minggu pada bulan Ramadan. Jadi kita tak akan gunalah yuran untuk bulan 4 ni berapa. Dia akan kita akan panggil yuran untuk bulan Ramadan sebab satu bulan Ramadan tu. Untuk satu bulan tu lah. Okey. Untuk bulan Ramadan ni kelas seperti biasalah dijalankan selama 4 minggu. 4 minggu. Tempoh dia tu sama je, 4 minggu. Minggu pertama macam dalam jadual tu lah, dalam kalendar tu akan bermula pada 21 hari bulan. Minggu kedua 30 dan minggu ketiga 6 hari bulan April dan minggu terakhir 4 adalah 13 April. Okey, kelas hanya akan dijalankan pada waktu siang sahaja. Ni kami selarikan untuk waktu siang sahaja sebab tak nak ganggu pada waktu malam. Okay, jadi nanti saya akan berikan template untuk ustaz-ustazah semua, berikan kepada pelajar. Sama ada pelajar tu dia nak ubah waktu mana. Contohnya kelas dia tu pada waktu malam. Kelas yang asalnya dia pada waktu malam. Jadi kita tak boleh nak jalankan kelas tu pada waktu malam sebab bagi peluang kepada bagi ruang kepada tarawih kan, solat tarawih. Jadi minta kepada pelajar tu untuk isikan pada waktu mana yang dia free. Maksudnya untuk waktu siang ni pada pukul berapa ataupun pada hari mana dia boleh untuk dia jalankan kelas. Dan seandainya waktu yang dia pilih tu adalah ustaz-ustazah tak boleh nak buat, cuba ustaz-ustazah deal dulu. Kalau waktu ni free tak puan? Free tak anak puan free tak? Deal dulu, bincang dulu dengan pelajar ustazah bawah keliaan ustaz-ustazah semua. Dan kalaulah berlakunya ataupun adanya tidak ada persetujuan waktu tu lah, maksudnya tak ada waktu yang ustazah free, nanti pihak kami akan cuba untuk carikan guru yang baru yang free untuk waktu siang. Sebab sebolehnya kita tak naklah bila pelajar tu dia nak teruskan belajar tapi disebabkan kekangan oleh daripada pihak ustazah, mungkin dia lah waktu siang kan waktu pun mungkin akan bulan Ramadan ni dia akan jadi kejap je lah kan. Jadi ustazah tak boleh nak buat kelas, kita akan teruskan dengan guru yang lain. Cuma untuk bulan Ramadan sahajalah dia akan belajar dengan guru tersebut, boleh. Kiranya kita akan deal juga untuk pelajar tu, dia buat juga kelas untuk pada waktu siang tu. Seandainya pelajar tu sendiri yang maklumkan dia tak kalau boleh tak nak buat kelas pada bulan Ramadan, kita terpaksa terimalah benda tu. Takkan kita nak paksa dia untuk buat juga kan. Maksudnya dia nak tangguhlah tu kelas tu. Cumanya kita tak galakkan untuk dia tangguh. Maksudnya kita tak bagi option dia untuk tangguh tu. Dalam template tu nanti akan ada pilihan untuk dia pilih je waktu mana, tulis waktu mana yang dia free. Okay, boleh Itu untuk waktu siang dan yang tu je. Nanti saya akan bagikan template ni dalam grup dan saya akan maklumkanlah untuk ustaz-ustazah forwardkan kepada semua pelajar bawah seliaan ustazah, ustaz-ustazah untuk dapatkan respon ni seboleh-bolehnya lah sebelum sesi ketiga minggu ni, sesi ketiga bulan ni, iaitu pada 15 hari bulan kan, sesi minggu ketiga. Sebolehnya esok Isnin dengan Selasa 13 dan 15 tu boleh dapatkan respon dalam tempoh tu. Maksudnya kita nanti sebab kita nak tahu pelajar mana yang ustaz-ustazah tak boleh nak ambil dia untuk kelas pada waktu siang tu. Sebab kita akan cari guru lain untuk dia. Faham? Boleh Kita nak dapatkan respon tu.
Sebolehnya dalam minggu sebelum masuk sesi minggu yang ketiga. Tu. Okey, itu yang seterusnya dan okey, ni untuk makluman bulan Ramadan. Nanti saya akan bagikan template tu sekali dengan gambar ni. Itu yang pertama, semua sedia maklumlah bulan Mac kelas hanya 3 minggu dan kelas yang keempat tu, minggu keempat tu perlu diganti. Dan yang kedua, bulan Ramadan pada waktu siang saja, sama je yang sebenarnya saya beritahu. Yang ketiga, kelas bulan Ramadan bermula 23 hari bulan Mac, ambil sesi pada bulan Mac tu. Jadi kat sini saya beritahu terus, sesi untuk Mac habis pada 21 hari bulan. Hari Rabu 22 hari bulan tu adalah waktu free lah, maksudnya tidak dijalankan kelas. Jadi guru boleh ambil peluang kat sini hari free tu untuk buat kelas ganti. Jadi sesi untuk bulan Ramadan nanti akan bermula 23 hari bulan. 22 tu kira tak ada kelas. Cumanya kalau macam ada kelas yang belum diganti, boleh ganti waktu tu. Okey. Boleh Okey, dan yang terakhir adalah inilah berbincang, semua guru perlu berbincang. Pelajar itulah perlu berbincang dengan guru untuk waktu kelas yang sesuai pada bulan Ramadan nanti. Cumanya option untuk kelas tangguh tu kita daripada guru, daripada pelajar itulah, bukannya kita yang beri option untuk buat tangguhkan kelas pada bulan Ramadan tu. Okey, itu yang seterusnya dan yang terakhir, last untuk khas untuk guru-guru kafar, semua sedia maklum dah, semua guru kafar diberikan link ataupun dah join kan grup Telegram. Dalam grup Telegram tu ada maklumat tentang modul-modul kafar dan banyak lagi lah dalam tu, boleh tengok balik nanti, scroll balik nanti dalam grup Telegram, ataupun mana-mana guru yang belum lagi join, sila join sebab saya ada nak add cuma tak boleh tak tahu kenapa tak boleh nak add nombor ustaz-ustazah tu. Jadi saya beri link untuk ustaz-ustazah join sendiri grup kan. Jadi saya minta kerjasama daripada semua guru kafar untuk join grup Telegram ni, nanti mudah untuk ambil maklumat kat situ. Okey. Dan kat sini saya highlightkan untuk tidak berlaku jangan sesekali sharekan link grup Telegram tu kepada mana-mana, sama ada pelajar ataupun siapa saja, sebab tu adalah untuk guru-guru saja, guru-guru kafar saja. Dan kalau ustazah nak gunakan benda tu maklumat bahan dalam grup Telegram tu, boleh download dan sharekan screen kepada pelajar tu. Kalau dia minta PDF, boleh je nak share kepada pelajar tu. Maksudnya share dalam bentuk PDF. Bukannya pelajar tu dia join grup tu. Tak nak berlaku macam tu sebab pernah berlaku sebelum ni. Jadi dalam grup tu hanya guru sahaja yang boleh berada dalam grup tu. Boleh Okay, itu untuk guru kafar. Dan saya rasa untuk sepanjang saya bercakap ni dah selesai dah untuk semua agenda. Nanti kalau ada apa-apa persoalan, kalau macam tu saya buka dulu lah persoalan kepada ustaz-ustazah mana-mana yang nak bertanya. Kalau ada yang tak hadir untuk hari ni, boleh tanya dalam grup ataupun PM personal saya sendiri. Ada apa-apa persoalan tak? Sementara tu saya maklum sekali lagi, siapa-siapa yang baru hadir boleh isikan kehadiran, tulis OXQC berapa dekat chat sebab saya nak ambil kehadiran. Ada apa-apa persoalan? Assalamualaikum. Saya nak tanya. Waalaikumsalam. Contohlah kan, kalau saya tangguh kelas, lepas tu kita nak buat dalam hari yang sama. Maksudnya kelas yang kita tangguh tu, dan contoh saya tangguh hari ni kan, lepas tu minggu depan saya nak ganti hari Ahad. Kiranya memang kelas tu ada hari Ahad, tapi saya nak ganti juga hari Ahad. Maksudnya kat situ ada 2 kelas. Macam mana saya nak buat dekat kehadiran pelajar tu? Kehadiran tu. Okey. Okey, maksudnya kelas tu dikira kelas ganti ke atau kelas pada tarikh tu, macam tu? Kan? Okey, cuma macam ni Ustazah, kalau macam Ustazah boleh buat 2 kelas terus pada waktu yang sama, bukan waktu yang sama, maksud tempoh kelas tu setengah jam kan. Kalau macam pelajar tu dia okey untuk sambung terus Ustazah buat kelas ganti, maksudnya buat terus kelas ganti. Jadi nanti Ustazah take note je, tulis je dekat kehadiran tu tarikh tarikh yang Ustazah buat kelas tu kan. Dengan rekodkan dia punya bacaan ke apa, lepas tu tulis terus kat situ kelas ganti. Maksudnya yang warna kuning kan tu, tulis je kelas ganti. Maksudnya take note dekat kehadiran tu akan nampak dah 2 kelas kat situ. Kalau contohnya macam kelas tu bukannya kelas, maksudnya Ustazah nak buat kelas ganti, jadi kelas yang hari tu adalah
dikira bukan kelas ganti lah, kelas yang tarikh tersebut. Kelas untuk hari minggu tersebut. Nanti kelas ganti tu akan dibuat pada minggu seterusnya. Faham tak? Kalau nak buat sekali tu kiranya akan ada dua lah rekod tu kat situ tulis dia punya bacaan ke apa kan, apa yang kelas tu dibuat, contohnya kelas tajwid ke ataupun kelas sirah ke apa ke, tulis kat situ terus kelas ganti. Maksudnya kat situ dah admin ataupun HR take note yang kat situ tu ada dua kelas dibuat. Maksudnya tulis je yang mana kita Ustaz Zafur faham, Ustaz Zafur tulis macam tu, kami pun akan faham. Yang tu kelas ganti satu lagi kelas yang memang untuk tarikh tersebut. Boleh? Okey, baik, faham. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, ada apa persoalan lagi? Kita boleh cukupkan dalam tempoh setengah jam ni. InsyaAllah tak nak ganggu waktu yang lain. Okey, saya bagi peluang sekali lagi, ada apa-apa persoalan? Okey, kalau macam tu saya anggap tak ada lah ya. Okey, untuk seterusnya nanti apa-apa persoalan boleh PM pada saya sendiri ataupun HR atau ada apa-apa masalah boleh maklumkan kepada saya. Dan saya rasa untuk perjumpaan pada petang ni itu sahaja. Kita tutup binti kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Hamd. Okey, terima kasih kepada semua guru yang hadir. Saya mohon maaf atas kalau ada mana saya salah silap atau kekurangan daripada saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi